Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita sambung pembelajaran kita bagi bab 8, tajuk garis dan sudut. Okey, apa itu garis dan apa itu sudut? Setiap hari kita mesti tengok dalam keadaan sekeliling kita mesti ada garis dan sudut. Dia kata garis dan sudut. Okey, garis dan sudut wujud di persekitaran kita. Contohnya daun kelapa yang menyerupai garis-garis pada suatu sudut menunjukkan keindahan seni alam semula jadi. Macam mana daun kelapa? Okay, dia macam ni kan. Dia dekat ujung dia tu kecil. Dia besar-besar macam tu kan. Maksudnya setiap ni dia ada garis. Ini yang dipanggilkan garis. Sudut tu dekat mana? Dekat setiap helai daun pada batang dia, kat sini. Okey, di sini sudut dia. Okey. Pembelajaran kita ni kita nak tahu apa? Menentu dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut. Okey. Okey, apakah kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut? Kita nak tahu apa itu kongruen. Tembereng garis tu kongruen tak ataupun sudut tu kongruen ke tak? Nak tahu apa itu kongruen. Kita tengok dia kata dua tembereng garis yang dipaparkan sentiasa sama panjang. Okay, dua tembereng garis yang dipaparkan sentiasa sama panjang. Tembereng garis yang sama panjang disebut sebagai tembereng garis kongruen. Okey, dia kata pula tembereng garis yang sama panjang, sama panjang disebut sebagai tembereng garis kongruen. Okey, dan saiz dua sudut yang dipaparkan sentiasa sama. Okey, maksudnya sudut yang mempunyai saiz yang sama disebut sebagai sudut kongruen. Okey, dekat sini maksudnya ada dua garis. Dua garis maksudnya kalau dia bagi satu garis dan satu juga garis dan panjang dia adalah sama. Jika sini 2 cm dan di bawah pun 2 cm, sini pun 2 cm, kita panggil dia tembereng garis kongruen. Tembereng garis kongruen. Okey, dan jika diberi satu sudut dan dia juga adalah sama, jadi sudutnya adalah kongruen. Okey, contohnya macam ni. Dia bagi satu sudut yang ni 90 darjah, dia bagi PQR. Okey, sudut ni 90 darjah dan sudut sini pun 90 darjah juga. Okey, A, B, C. Jadi kedua-dua ni sudut ni adalah kongruen. Sudut kongruen. Jika dia bagi garis A dan B adalah 2 cm tapi garis C dan D adalah 3 cm. Contoh. Jadi tembereng garis ni tidak kongruen. Okay, dan ini juga jika diberi garis PQR adalah 90 darjah dan garis dan sudut ABC, contoh dia 89, dia buat 89 darjah, dia tidak kongruen lah sebab dia punya sudut dia tidak sama. Okey, seterusnya sudut ditanda dengan menggunakan simbol simbol ini dan huruf abjad besar pada dua hujung lengan dengan bucu sudut. Okey, misalnya contohnya macam ni, dia bagi P, Q dan R. Dia bagi sudut macam ni kan. Cara nak tulis dia, sudut, kalau kita kata sudut, dia mesti buat tanda segitiga kecil macam ni. Maka sudut PQR sama dengan 40 darjah. Sudut PQR, makna kata sudut tu berada pada huruf Q, berada di sini. Ataupun nak tulis dia RQP pun sama juga. Maksudnya sudut ni tetap berada pada huruf Q, 40 darjah juga. Atau P
Q sudut. P Q sudut, dia buat sudut ke atas ni. R sama dengan 40 darjah pun sama. R Q sudut P sama dengan 40 darjah pun sama juga. Atau sudut Q 40 darjah. Okey, ni jadi kat sini dia ada 5 kaedah untuk kita tulis sudut. Okey, contoh dekat sini. Dia bagi dekat kamu 1 segi 4. Okey, sini A, B, C dan D. Okey, dia kata dia nak ceritakan dekat kamu sudut A. Jadi cara kita nak tulis, nak kata sudut A tu contohnya yang ni 94 darjah. Contoh. Okey, kamu nak bagi tahu kata sudut A tu adalah 94 darjah. Jadi cara nak tulis dia sudut D A B. A B sama dengan 94 darjah. Okey, ataupun sudut B A D 94 darjah juga. Ataupun D A tanda sudut ke atas, B 94 darjah. Ataupun B A sudut ke atas, D 94 darjah. Ataupun sudut A sama dengan 94 darjah. Okey, faham kat situ? Itu cara-cara kita nak tulis sudut. Nak tentukan dekat bucu mana sudut kita tu. Okey, kalau dia kata dekat sini pula, dia kata sudut C. Sudut C ni dia kata dalam, contohlah dia bagi 91 darjah. Contoh. Jadi kita akan tulislah sudut B C D. Ataupun sudut D C B. Pilih mana-mana yang kamu mudah. Mana-mana saja. Okey, asalkan yang berada di tengah. Okey, nampak tak, perasan tak huruf di tengah dah ni adalah sama D A. Maksudnya huruf di tengah ni adalah kedudukan di mana sudut tu berada, jumlah sudut tu. 94 ni kan. Ni 94 berada dekat mana? Dekat huruf mana? Dekat huruf A. Dekat huruf A. Jadi dia akan berada pada huruf A. Okey. Next. Ni. Contoh latih diri 8.1a. Jelaskan sama ada tembereng garis PQ dan RS dalam setiap rajah yang berikut adalah kongruen ataupun tidak. Kita nak tahu ni kongruen ataupun tidak pada tembereng garis. Dia bagi dua garisan, PQ dengan RS. Nak tahu dia kongruen ataupun tidak. Apa maksud kongruen? Kongruen tu maksud dia punya panjang dia, nilai dia adalah sama. Okey, jadi PQ 3 cm kan, dan RS pun 3 cm. Jadi dia kongruen ataupun tidak? Dia adalah kongruen. Okey, Eja bagi betul kongruen. Okey, tengok soalan B. Dia bagi PQ 3.3 cm dan RS 3.2. Jadi nilai dia tak sama kan? Jadi dia tidak kongruen. Okey. Tengok pula soalan C. PQ 4.2 cm, RS 4.2 cm juga. Nilai dia sama kan? Jadi dia adalah kongruen. Okey. Tengok soalan 2. Jelaskan sama ada sudut PQR. Sudut PQR maksudnya sudut pada Q lah. Dan sudut ABC, sudut pada B dalam setiap rajah yang berikut adalah kongruen ataupun tidak. Tengok sudut pada Q 32 darjah, sudut pada B 32 darjah juga. Jadi dia kongruen tak? Sama tak? Sama kan? Jadi dia adalah kongruen. Okey, soalan B. Sudut pada PQR Q 138, B 136. Kongruen tak? Tidak kongruen. Okey, soalan C. Sudut pada Q 256 dan sudut pada B pun 256. Jadi dia sama kan? Maksudnya dia adalah kongruen. Okey, selesai untuk latihan yang pertama. Okey, kita tengok pula. Bagaimanakah anda menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut? Okey, maksud kita anggar ni, kamu takkan guna pembaris. Sebab dia kata
Menganggar. Okey, sebab dia kata menganggar. Menganggar. Dan mengukur saiz tembereng. Kamu tak nampak kan? Sorry. Sekejap. Kamu tak nampak muka saya. Tu. Sorry, tak nampak muka saya. Tak nampak tulisan. Bagaimanakah anda menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut? Okey, dia kata kat situ, saiz tembereng garis boleh dianggar dengan membandingkan saiznya dengan objek lain. Maksudnya kita akan membandingkan saiz dengan objek yang lain yang diketahui saiznya. Misalnya, jika diketahui panjang sebiji getah pemadam ialah 4 cm, maka saiz anggaran A, B di bawah ialah saiz 10 cm. Okey, ni macam ni. Maksud dia begini. Macam inilah. Dia bagi dekat kamu satu garis. Tak lurus pula. Satu garis dekat kamu. Kamu kasi supaya lurus lah. A, B. Andai kata pemadam ni, satu bentuk pemadam ni saiz dia 4 cm. Andai katalah. Lepas tu kamu tak ada pembaris sebab kamu nak anggarkan. Jadi kamu akan letaklah pemadam yang saiz 4 cm ni. Letaklah satu. Ni satu. Ni satu. Ni satu. Sini satu. 4 cm tak sampai sini lah kan. Akan lebih lah. Sini. Maksudnya sini 4. Sini 4. Sini 4. Sini separuh. Separuh dia adalah 2. Jadi anggaran bagi saiz A sampai B berapa? 4 campur 4 dah 8. 8 campur 4 dah 12. 12 campur 2 adalah 14 cm. Okay. Yang dia bagi ni kan, ini contoh dalam buku teks ada pada muka surat 171. 171 muka surat. Yang ni caralah kita nak anggarkan. Kita tengok pula yang kedua, sudut. Okey. Saiz sudut boleh dianggar dengan mempertimbangkan saiz sudut tegak dahulu. Sudut tegak. Okey. Kalau sudut tegak, tengok pada gambar rajah, sudut tegak sama dengan 90 darjah. Kalau sudut tegak, dia tak perlu tulis nilai dia. Dia mesti akan buat simbol ni. Nampak tak? Kotak warna pink ni. Dia mesti buat macam ni. Ni garis, lepas tu sudut tegak. Dia buat kotak macam tu, maksudnya yang ni mesti sudut dia 90 darjah. Saiz sudut yang kelihatan lebih daripada sudut tegak ialah sudut lebih besar daripada 90 darjah. Dia kata kalau saiz sudut tu lebih daripada sudut tegak, lebih lah ni, lebih daripada sudut tegak, sudut yang lebih besar daripada 90. Lebih 90 ni 90 kat sini. Dan sudut dia lebih, dia ke kiri, lebih lagi kan. Jadi dia sudut lebih besar daripada 90 darjah. Saiz sudut yang kelihatan kurang daripada sudut tegak ialah sudut yang kurang daripada 90 darjah. 90 darjah kat sini dan dia kurang. Walaupun 1 darjah dikira kurang daripada 90 darjah. Nak tu darjah macam mana? Darjah macam ni. Jangan tertukar dengan darjah Celsius. Kalau 90 darjah saja, tak ada Celsius kat belakang ni. Kalau Celsius ni suhu. Kalau 90 darjah sahaja, yang ni saja, yang ni adalah sudut. 90 darjah. Okey. Kalau 90 darjah, dia akan buat begini. Ni sudut tegak 90 darjah. Kalau sudut kurang daripada 90 darjah, dia begini. Nampak tak? Kalau kurang daripada 90 darjah, dia mesti buat lekuk. Dia lekuk macam tu. Sama juga dengan lebih besar daripada 90 darjah, lekuk juga. Yang 90 darjah, dia tak akan tulis. Dia mesti buat segi 4 macam tu. Okey. Tengok next. Okey. Anggarkan setiap tembereng garis yang berikut. Terangkan bagaimana anda membuat anggaran. Okey, anggarkanlah. Ambil satu benda. Contohnya kamu ambil duit shilling. Contohlah, ambil duit shilling yang 10 sen tu. Kamu agak-agak 10 sen tu berapa cm mungkin dalam 5 cm. Contoh. Lepas tu ambillah, letaklah. Okey, ambillah duit shilling tu. Letak ni. Mungkin ni
Kamu anggarkan saja, kamu tak perlu kira pun. Anggarkan saja. Jadi ni 5, 5, 5, 5, 5. Yang ni separuh dari 5 kan, maksudnya dia 2.5. 5, 10, 15, 20, 25, 27.5. Kamu anggarkan saja. Anggar pun bagi logik juga. Janganlah duit 10 sen tu kamu anggarkan sampai 10 cm. Tak boleh lah, tak logik lah yang tu. Okey, sama juga dengan B. B pun kena anggarkan juga. Okey, mai soalan nombor 2. Dia kata ukur saiz setiap tembereng garis yang berikut. Dia kata ukur, maksudnya ambil lah pembaris. Ambil pembaris, ukurlah daripada A sampai B. Dapat berapa? Mungkin kamu akan dapat 4.5, 4.3 kalau nilai dia tu kurang dalam 0.1, 0.2 tu masih lagi diterima. Kita tengok soalan B pula. B sampai Q. Ambil lah pembaris, ukurlah. Dan pada pembaris, kamu kena ingat, pada pembaris, kedudukan ni pembaris kamu kosong berada di tengah sikit kan. Nilai P ni kena berada pada kosong. Ni kalau kamu letak pembaris, ambil pembaris, saya ingat pula, ambil pembaris, letak sini kosong. Bukan di hujung ni lah, bukan di hujung ni. Ambil pada kosong, letaklah sampai Q. Berapa nilai dia? Kira lah. Senggat-senggat kecil-kecil tu pun kena kira. Okey. Nombor 3, anggarkan saiz setiap sudut yang berikut. Terangkan bagaimana anda membuat anggaran. Okey, yang ni lebih 90 tak? Nampak tak? Dia punya sudut dia lebih ataupun kurang 90? Lebih. Kalau 90 dekat takat ni je, ni garis bawah, garis mendatar, dan ini menegak kan. Okey, bila menegak 90, tapi sudut kita ni dah lebih daripada 90. Jadi anggarlah mungkin dalam 100 darjah. Anggar je. Okey, macam B ni, dia nampak macam tegak kan, tapi tak apa nak tegak sangat pun. Kalau tegak, dia mesti buat sudut macam ni. Macam sudut macam tu. Tapi dia tak buat kan, jadi dia mungkin kurang daripada 90 darjah. Mungkinlah dia 89 ataupun 80 darjah. Anggarkan saja. Okey, yang C, dia mesti lebih daripada 90 lah. Nampak pun tahu lah, dia terbuka besar kan. Dia terbuka besar, dia mesti lebih daripada 90 darjah. Mungkin dia 120 darjah. Mungkin. Okey, yang nombor 4. Dengan menggunakan protektor, ukur dengan tepat setiap sudut yang berikut. Okey, yang ni protektor. Protektor tahu tak? Jangka sudut. Yang bulat tu. Yang bulat macam tu tu. Dalam buku ada. Nanti kamu boleh tengok. Okey. Dengan menggunakan protektor, ukur dengan tepat setiap sudut yang berikut. Lepas tu dekat tengah ni dia ada titik tengah tu. Letaklah satu nilai di satu garis-garisan yang di sini ni. Kanan ke kiri ke satu garisan berada di sini. Titik tengah berada di sini. Lepas tu kamu tengoklah dia garisan sebelah sini ni berada pada mana. Nanti kamu dapatlah nilai dia. Okey, seterusnya, apakah sifat sudut garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap? Okey, dekat sini kamu akan belajar apa itu garis sudut pada garis lurus, sudut refleks dan juga sudut putaran lengkap. Nak belajar ni, benda apa ni? Okay, dia kata kalau sudut pelengkap, hasil tambah dua sudut itu ialah sentiasa 90 darjah. Hasil tambah dua sudut itu sentiasa 90 darjah. Dia dipanggil sebagai sudut pelengkap. Dan hasil tambah dua sudut sentiasa 180 darjah. Dia dipanggil sudut penggenap. Dan apabila hasil tambah sudut itu sentiasa 360 darjah, dia dipanggil sudut konjugat. Okey, dia ada 3 nama kat sini. Sudut pelengkap, sudut penggenap dan juga sudut konjugat. Okey, mari kita belajar. Okey. Tengok nah, dia kata sudut pelengkap, sudut penggenap dan juga sudut konjugat. Okey, kat sini. Sudut pelengkap, tengok soalan 1. Sudut pelengkap maksudnya dia bagi satu kat kamu macam ni. Ini adalah 90 darjah. Walaupun dia tak tulis kata 90 darjah, dia adalah 90 darjah sebab dia buat tanda macam ni. Okey. Jadinya andai kata diberi dekat kamu
satu macam ni. Okay, dia bagi macam ni. Yang ni adalah 70 darjah dan di sini adalah 20 darjah. Jadi A, B, C. Okay, sudut A dan D, E. A, B, C, D. Sudut A, D, B adalah 20 darjah campur dengan sudut B, D, C. 70 darjah. Dapat 90 darjah kan? Dapat kan? Dia dapat 90 darjah. Dia adalah sudut pelengkap. Sebab dia 90 darjah. Kita tengok yang berdua pula. Okay, dia kata hasil tambah dua sudut sentiasa 180 darjah. Maksudnya satu garis lurus sudut ni. Ini 180 darjah. Contoh yang diberi, satu sudut macam ni. Kita bagi dekat kamu sini 60 darjah. E, F, G. Okay. Sudut E, F, G adalah 60 darjah. Dan satu lagi sudut, dia buat sini, E, F, G, H. Okay, dekat sini. Dan satu lagi sudut, sudut E, F, H adalah 120 darjah. Campur dua ni, dapat tak 180? Dapat kan? Jadi ini adalah sudut penggenap. Campur dua ni, ini 120 darjah. Jadi dapatlah 180 darjah. Jadi itu adalah sudut penggenap. Okey. Cuba tengok soalan nombor 3. Hasil tambah dua sudut itu sentiasa 360 dan disebut sebagai sudut konjugat. Ini contoh yang ketiga. Dia bagi kat kamu sudut konjugat ni, maksudnya dalam satu garis ni, walaupun dia buat macam tu, tak cantik lah. Okay, macam tu. Dia pusing balik. Dia 360 darjah. A, B, C, D. Contohnya diberi A, B, C, D. Contohnya diberi sudut A ke B adalah 80 darjah. Contohlah B ke C. B ke C pun contohlah dia bagi kat kamu 100 darjah. Ini dia bagi 120 darjah dan di sini diberi 60 darjah. Contohlah. Contoh. Jadi sudut AO. Point di tengah ni O. Sudut AOB adalah 80 darjah. Sudut BOC adalah 100 darjah. Sudut COD 120 darjah. Sudut DOA 60 darjah. Okey. Jadi cukup tak 360? Cukuplah kan? 0, 0, 0, 0. 82, 10 tambah 6, 16. Satu di atas, 1, 2, 3. 360 darjah. Jadi kita dapatlah sudut konjugat kat situ. Okey, faham? Okey, kita tengok contoh lain. Bukan contoh, latihan. Okey, ni tengok latih diri. Sila jelaskan serta-merta berikut adalah benar atau palsu. Soalan A. Soalan A, 60 ialah sudut pelengkap bagi 30. Betul tak? 60 darjah campur dengan 30 darjah. Dapat 90 tak? Dapat 90 darjah. Jadi dia sudut pelengkap tak?
Ya, betul. Dia adalah sudut pelengkap. Okay, soalan B. 125 darjah ialah sudut penggenap bagi 45 darjah. Betul tak penggenap 45 darjah? 45 penggenap ni apa? Penggenap ni yang 180 tadi kan? Okey. Cuba campur, dapat tak? 10, 4, 5, 6, 7. Dapat tak? Kita 70 je kan? Jadi dia bukan sudut penggenap. Okey, soalan C. 300 darjah tambah dengan 60 darjah. Sudut konjugat ke? Konjugat ni apa? Konjugat 360 tadi kan? Dia cukup tak 360? Cukup lah kan? Cukup, dia adalah betul. Okay, soalan D. 142 darjah tambah 38 darjah. Sudut penggenap tak? Penggenap tu apa tadi? 180. Cukup tak? Okey, 10, satu di tangan, 4, 7, 8. Okey, jadi betul lah 180 darjah. Dia adalah sudut penggenap. Okey, dan soalan terakhir E. Jika A adalah sudut konjugat bagi B. Jika A ialah sudut konjugat bagi B, maka A sama dengan 360 darjah tolak dengan B. Cuba kamu buat. Agak boleh jawab tak? Jika A ialah sudut konjugat bagi B, maka A sama dengan 360 tolak B. Betul ke? Salah. Cuba kamu fikir-fikirkan. Jadi cuba jawab sendiri boleh? Kena fikirlah sikit. Boleh tak? Agak-agak boleh tak? Boleh senang je. Dia betul lah. Dia kata A, jika A ialah sudut konjugat 360 kan? Bagi B, tolak dengan B. Dapat tak A? Dapat. Okey. Soalan E adalah benar. Jadi habis pembelajaran kita hari ini. Sampai takat ni, nanti kita sambung lagi untuk pengiraan. Hari ni cuma kita kenal-kenal saja. Kenal-kenal jenis sudut. Okey. Mari kita buat rumusan pembelajaran hari ni. Okey, apa yang kita belajar hari ni? Mari kita tulis. Rumusan pembelajaran. Okey, rumusan pembelajaran, cuba bagi tahu saya apa itu garis dan sudut kongruen. Okey, yang kedua jenis sudut. Kita dah apa jenis sudut? Kita baca tadi kan? Kita baca kita ada sudut pelengkap, sudut penggenap, dan juga sudut konjugat. Pelengkap berapa? Pelengkap 90 darjah, penggenap 180 darjah, konjugat 360 darjah. Okey, selesai pembelajaran hari ini. Jika ada sebarang masalah, boleh terus untuk WhatsApp saya ataupun Telegram saya untuk bertanyakan soalan. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum.